ada cabaran dekat kereta jenazah terbuka. Kita boleh belajar daripada Ada keranda dalam tu. jenis-jenis selawat. Dan seterusnya bagi mereka yang mungkin ada Maju ibu-ibu. Muslimah yang maju ke depan. Ada ruang lagi depan. gangguan kesihatan, sahih dan batin, boleh kita berselawat As-Sifa. Boleh Google ya, yang belum hafal lagi itu boleh Google As-Sifa, selawat As-Sifa. Jadi bolehlah sama-sama kita berselawat, ramai-ramai kita berselawat sambil menunggu waktu isya. Ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, mohon kerjasama anda semua. Dipersilakan duduk. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, mohon kerjasama anda semua untuk duduk. Betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih pada pengerusi majlis yang saya muliakan, alim ulama, para asatidah, para penghafaz Quran yang hadir pada malam ni, tetamu VVIP, muslimin dan muslimat, penduduk masyarakat umat Islam Lahad Datu yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, ribuan yang hadir pada malam ni di dataran masjid, dan saya kira ini himpunan ceramah agama yang teramai pada tahun ini mungkin, wallahu a'lam. Terima kasih semua yang hadir, dan tahniah untuk diri sendiri sebab berjaya untuk hadir ke majlis ilmu. Tuan-tuan jangan niat untuk tengok Ustaz Wadi. Ustaz Wadi ni rendah aja. Tak ada apa pun. Tapi kita niat untuk hadir majlis ilmu, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan muslimin penduduk Lahad Datu, kita semua akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi semua solat maghrib
dan semua orang solat Isyak. Selama mana ada orang yang solat, walaupun seorang, maka kiamat tidak akan berlaku. Takkan berlaku. Selama mana tuan-tuan melihat di dalam bumi ini ada seorang yang solat Allahu Akbar, kemudian dia rokok, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, dia sujud Allahu Akbar, maka kiamat takkan berlaku. Kalau seorang, semua orang faham. Ini kaedah. Kata Rasulullah, kiamat itu akan berlaku ketika mana seluruh bumi ini tidak berbaki seorang pun yang menyebut Allah, Allah. Baru berlaku. Belum berlaku. Dan mungkin ada, wal'iyadzubillah, di kalangan mereka pada hari ini akan menyaksikan berita itu, iaitulah yang pertama menyaksikan kiamat yang saya huraikan tadi, yang menyaksikan kiamat. Hari ini lebih 10,000 orang di dataran ni. Kesemua yang ada di hadapan saya adalah orang Islam, penduduk muslimin dan muslimat Datu, yang insya Allah satu hari nanti kita akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Firdaus. Insyaallah. Insyaallah. Kita Islam. Kita mohon dengan Allah untuk Allah tidak tarik nikmat Islam yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ataupun berita buruk kedua. Panas pula. Penganjur. Buka satu boleh? Satu je. Tidak ada ikonnya, bah. Silap ke ayat tu? Okey. Puji ya. Dia ganggu ni, tak apalah, pelan-pelan. Okey. Berita buruk yang kedua yang belum berlaku, yang paling dirisaukan oleh semua para rasul sampai malam ini 16 Mei 2023, berita ini belum berlaku. Tuan-tuan bayang, daripada Nabi Adam merisaukan berita ini. Kemudian Nabi Nuh, Nabi Saleh, setiap Rasul sampai Nabi Muhammad, sehinggalah Nabi Muhammad wafat 1444 tahun, sampai malam ini berita buruk itu belum berlaku. Dan berita terburuk itu ialah kemunculan seorang lelaki yang bernama Dajjal, laknatullahi alaih. Seorang lelaki yang bernama Dajjal, laknatullahi alaih. Dia lelaki, dia manusia, tetapi diberikan beberapa perkara luar biasa yang tidak boleh dilakukan oleh mana-mana manusia lain. Ini masalah. Bila dia boleh hidupkan orang mati, dia boleh turunkan hujan di daerah dan kampung yang dia sebut untuk diturunkan hujan. Dia boleh tunjukkan dengan tangannya untuk naik tumbuh-tumbuhan pokok pada tempat tersebut. Dia boleh keluarkan galian, mineral dan kekayaan daripada bumi dengan kuasa. Kita ada peluang untuk mati syahid. Tuan-tuan, mati syahid tidak merasakan kesakitan mati. Hanya mati syahid. Mereka yang hafiz Quran, kalau mati, rasa sakit mati, kesakitan mati. Mereka yang di kalangan aulia, kalau mati, rasa sakit mati.
Para nabi kalau mati rasa sakit mati, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa sakit mati. Satu-satunya kumpulan yang tidak merasakan sakit mati, syuhada fi sabilillah. Mereka yang mati ketika keluar perang fi sabilillah. Bukan mati bergaduh sesama Islam, mati berjihad fi sabilillah. Belum berlaku, yang ni belum berlaku. Akhir zaman akan berlaku. Akhir zaman akan berlaku. Keluar seorang cicit Nabi Muhammad, seorang cicit yang keberapa puluh Nabi Muhammad, namanya seperti nama Nabi Muhammad, nama ayahnya seperti nama ayah Nabi Muhammad. Cicit itu namanya Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi, Imam Mahdi. Dia akan keluar. Beliaulah yang akan memimpin pasukan perang umat Nabi Muhammad sehingga kesemua musuh Islam dikalahkan. Semua kalah. Tuan-tuan jangan risau dengan kemajuan senjata Amerika Syarikat. Tuan-tuan jangan rasa rendah diri dan takut dengan kekuatan ketenteraan China. Tuan-tuan jangan rasa rendah diri dan takut dengan kekuatan ketenteraan Rusia. Tuan-tuan jangan rasa rendah diri dan takut dengan kekuatan India dan Eropah. Sebab Nabi dah bagi tahu, ketika mana keturunan aku itu keluar, beliau akan memimpin sebaik-baik umat Nabi Muhammad dalam peperangan. Dan akhirnya tentera itu mengalahkan keseluruhan tentera bukan Islam. Mengalahkan keseluruhan tentera bukan Islam. Tapi syarat dia kena orang soleh. Yang merokok tak boleh, yang seluar pendek tak boleh, yang minum ketum lagi tak boleh. Ramai tu angkat tangan je. Yang tak solat tak boleh, takkan masuk. Yang puasa tak penuh Ramadan takkan boleh masuk. Persiapannya sekarang. Masuk perang, mati syahid, tidak merasakan kematian, tidak merasakan azab kubur, dan tidak masuk bahkan ke alam kubur. Ini pelik. Orang yang mati syahid tidak masuk ke alam kubur, tidak masuk ke alam barzakh. Orang yang mati syahid sudahlah tidak rasa sakit mati, sudahlah tidak dikenakan azab kubur, tidak duduk di alam barzakh, terus dibawa ke dalam syurga. Tetapi bukan dengan rupa manusia. Tetapi belum boleh tengok, belum boleh makan makanan syurga. Belum boleh naik kenderaan syurga. Belum boleh pakai pakaian syurga. Belum boleh pegang bidadari syurga. Semua yang mati syahid, rohnya dibawa ke syurga, diletakkan di dalam badan seekor burung, satu roh, satu burung, dan kemudian burung itu bermula daripada malam ataupun hari dia mati syahid sampai kiamat akan bersiar-siar ke dalam syurga, akan terbang ke mana sahaja dia nak tengok sudut syurga Allah yang cantik. Pergilah tengok rehat. Awal dia masuk syurga, tapi nikmat syurga belum. Dia dah pergi ke sana, dia dah pergi ke sini, dah di dalam syurga. Ini kehebatan orang yang mati syahid. Yang laki-laki, yang wanita, kesemuanya niat untuk mati syahid. Yang laki-laki, yang wanita, kesemuanya niat untuk mati syahid. Kerana kelebihan keempat orang yang mati syahid, dia boleh pilih 70 ahli keluarganya untuk dibawa masuk ke dalam syurga, dengan syarat ahli keluarganya adalah mereka yang masih menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam.
Orang mati syahid, dia boleh pilih ahli keluarganya. Dia nak panggil ayah dia. Ayah, datang ayah. Dia panggil ibu dia, dia panggil abang dia, dia panggil kakak dia, dia panggil adik dia. Jom kita masuk syurga. Sebab saya mati syahid dulu berperang bersama-sama dengan Al-Imamul Mahdi. Saya tu bukan saya, maksudnya orang tu. Maka dia pilih ahli keluarga dia. InsyaAllah. InsyaAllah. Itulah berita gembira terbesar umat Nabi Muhammad yang belum berlaku sampai malam ini. Belum berlaku. InsyaAllah. Yang muda-muda ni insyaAllah sempat bersama dengan Imam Mahdi. Wallahu alam. Tapi doakan insyaAllah. Yang terakhir untuk malam ini, berita yang paling gembira untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saya juga sentiasa doa untuk Allah kurniakan kepada saya nikmat itu, iaitulah nikmat untuk berada, untuk bumi ni tuan-tuan. Bukan Malaysia sahaja, seluruh muka bumi ni, daripada Amerika Syarikat sampai ke Jepun, Korea, Taiwan, sampai ke Afrika, sampai ke India, Pakistan, sampai ke Malaysia, Indonesia, semua ni, semua ini presidennya seorang sahaja. Presidennya seorang sahaja. Nama presiden itu Nabi Isa ibn Maryam alaihi salam. Masya Allah. Tak ada parti B, tak ada parti C, tak ada parti D. Semua parti Nabi Isa. Maksudnya semua kumpulan Nabi Isa. Seluruh muka bumi ini akan ditadbir mengikut syariat. Ada Islam, ada bukan Islam, ya. Ada Islam, ada bukan Islam, ya. Akan tetapi undang-undang Islam mengikut syariat Nabi Muhammad akan dijalankan dan dilaksanakan oleh presiden semua orang ketika itu, Sayyiduna Isa ibn Maryam alaihi salam, yang malam ini, sampai malam ini, Nabi Isa ini belum pernah merasakan kematian, belum pernah mati. Nabi Isa ada di langit yang ke-3.